Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran dalam Kalender Jenayah edisi 17 Mac 2017. Seorang wanita berusia 19 tahun yang memandu melawan arus dari arah Sungai Dua menghala Pematang Pauh Pulau Pinang mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate apabila model sambilan itu menyebabkan kematian juruteknik kilang Muhammad Fendi Rosli Selasa lalu. Wanita berusia 19 tahun yang memandu secara melawan arus sehingga menyebabkan kemalangan maut semalam berpesta dan mengambil dadah sebelum kejadian. Ketua Polis Seberang Perai Tengah, Asisten Komisioner Nick Rose Azhan Nick Abdul Hamid berkata, suspek yang tidak bekerja itu sedang hayal dan mendakwa ternampak sebuah lori besar yang menyebabkan berpatah balik dan memandu secara lawan arus. Suspek sudah merempuh 3 kenderaan lain sebelum memandu lawan arus sejauh 5 km. Sebaik tiba di kilometer 134 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara, mengakibatkan kemalangan 5 lagi kenderaan sehingga menyebabkan seorang lelaki 26 tahun yang memandu Pro 2 Kelisa maut. Sebelum kejadian, suspek dipercayai baru sahaja berjumpa rakan-rakannya di Bukit Mertajam serta mengambil dadah dan ketika kejadian dalam perjalanan pulang ke rumah di Sungai Dua. Hasil ujian air kencing juga mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin. Suspek kini direman selama 4 hari dan akan dituduh di mahkamah mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Model 9 yang memandu lawan arus hingga menyebabkan kematian seorang juruteknik kilang Selasa lalu mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan memasukkan dadah jenis syabu ke dalam badan di Mahkamah Magistrate Bukit Mentajam hari ini. Tertuduh Eng Peng Veng 19 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Jamliah Abdul Manap. Eng didakwa membuat kesalahan itu di Jabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah di Bukit Mentajam kira-kira 5 petang Selasa lalu. Tuduhan dibuat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman maksimum denda RM500,000 atau penjara 2 tahun jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Mahkamah Asisten Superintenden Mat Azman Kadir manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Terdahulu, Mat Azman menawarkan jaminan RM8,000 dengan seorang penjamin dan memohon perintah lapor diri di Jabatan Narkotik seminggu sekali. Selain meminta lesen memandu, tertuduh digantung. Dalam kejadian Selasa lalu, Peng Veng memandu kereta melawan arus di Plaza Tor Sungai Dua ke Pematang Pauh, Lebuh Raya Utara Selatan sebelum menyebabkan berlaku kemalangan menyebabkan seorang lelaki maut. Mereka dibawa arus deras ketika memancing di sungai SKC Bukit Beruntung petang tadi. Kejadian berlaku apabila 8 kanak-kanak berusia antara 10 hingga 13 tahun memancing di sungai berkenaan. Penolong Pengarah Operasi Bomba Selangor, Muhammad Sani Harum berkata, seorang daripada kanak-kanak itu berjaya menyelamatkan diri manakala 2 lagi lemas dan ditemui kira-kira 50 meter dari lokasi kejadian. Kita dapatkan Tuan Muhammad Sani untuk perkembangan lanjut. Untuk makluman, operasi mencari menyelamat yang mangsa lemah sedang giat dijalankan oleh pasukan penyelamat pada masa ini. 5. Setakat ini masih terdapat juga 5 mangsa yang masih hilang buat masa ini. Jadi tadi hujan lebat tadi menyebabkan adanya air yang deras ke kepala air telah menyebabkan mereka hanyut. Kan. Sekarang ni keanggotaan sudah melebihi 60 orang daripada berbagai agensi sekarang. Sampai semua mangsa ditemui. Baiklah, kita teruskan dengan rangkuman berita jenayah pilihan sepanjang minggu ini.
Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah selepas menahan 5 individu, termasuk 3 wanita 10 Mac lalu. Sindiket terbabit dikesan mengedar dadah ekstasi yang ditumbuk dan dimasukkan di dalam paket minuman segera sebelum diedarkan ke pusat hiburan di Kuala Lumpur. Ketua JSJN Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Guan Beng berkata, pihaknya menahan seorang lelaki berusia 27 tahun di tepi jalan di Taman Maluri jam 2 pagi. Pemeriksaan ke atas beg silang dipakai suspek menemui 2 paket plastik lutsina berisi dadah disyaki syabu. Turut dirampas pucuk pistol, 3 pedang samurai, lesung batu dipercayai digunakan untuk menumbuk dadah berkenaan. Semua suspek berusia 27 hingga 43 tahun direman sehingga 17 Mac ini untuk siasatan lanjut. 42 penunggang dan pembonceng motosikal dihadapkan ke Mahkamah Session Immigration di sini hari ini atas tuduhan gagal mengemukakan pasport kepada pegawai immigration ketika keluar atau masuk dari bangunan Sultan Iskandar BSI, Johor Bahru bulan lalu. Semua tertuduh yang berusia antara 23 hingga 61 tahun termasuk 2 wanita mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Salawati Jambari. Mahkamah menjatuhkan hukuman RM1,800 ke atas penunggang motosikal manakala RM1,500 terhadap pembonceng dan warga emas. Berdasarkan kertas pertuduhan, 11 tertuduh lelaki didakwa gagal mengemukakan pasport kepada pegawai immigration ketika memasuki Malaysia di kawalan motosikal masuk BSI jam 5.20 petang 16 Februari lalu. Bagi perbuatan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 26, Kurungan 4, Akta Immigration 1959-63 yang membawa hukuman denda sehingga RM10,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Namun lebih 2,000 mangsa pelajar Malaysia di luar negara serta 30 ejen termasuk agensi pelancongan terkenal terpedaya apabila tiket dikeluarkan itu tidak sah, menyebabkan kerugian dianggarkan RM20 juta. Wanita berusia 23 tahun itu licik memerangkapkan mangsa dalam tempoh setahun lalu dengan menggunakan aplikasi atas talian. Suspek dikatakan memasang ejen yang direkrut daripada pelajar Malaysia di universiti luar termasuk United Kingdom, Ireland, Jordan, Perancis dan Jepun. Berdasarkan maklum balas diperoleh Harian Metro daripada 6 mangsa mendapati wanita itu adalah dalang utama yang melantik ejen dan mendakwa dirinya sebagai pembekal tiket murah. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Jenayah Cyber dan Multimedia Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Asisten Komisioner Ahmad Nordian berkata, beberapa kertas siasatan sudah dibuka berkenaan kes itu. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kejaksaan, Akta 574 kerana kesalahan menipu serta Akta Pengubahan Wang Haram (AMLA). Lelaki ditahan polis selepas memecahkan dinding cermin premis syarikat telekomunikasi di Jalan Wong King Huo, Sibu, Sarawak. Dalam kejadian 2 petang itu, suspek berusia lingkungan 30-an memecahkan dinding cermin dan pintu masuk premis berkenaan menggunakan kayu golf. Timbalan Ketua Polis Daerah Sibu, Superintendent Martin Koh berkata, punca kejadian disebabkan suspek berang kredit prabayar telefonnya ditolak RM4 sehari. Menurutnya, suspek kemudiannya ditahan polis berhampiran kawasan berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 dan 427 Kanun Keseksaan. Seorang wanita kerdil dihukum penjara 3 tahun, 2 bulan oleh Mahkamah Magistrate di sini selepas mengaku salah atas 53 pertuduhan menipu seorang pakar bedah kosmetik dengan mendakwa kononnya dia anak perempuan Sultan Pahang sehingga menyebabkan mangsa kerugian RM1.2 juta. Pada prosiding di hadapan Magistrate Muhammad Firdaus Sadina Ali, bekas eksekutif insurans Rohaidah Yahlil 41 tahun dijatuhi hukuman penjara 38 bulan selepas mengaku salah atas 34 pertuduhan. Manakala di hadapan Magistrate Muhammad Izzuan Mohamed Noh, tertuduh dihukum penjara 3 tahun atas 19 pertuduhan serupa. Mengikut kesemua pertuduhan, Rohaidah didakwa menipu Datuk Dr. Abdul Jalil Jidun dengan memperdayanya untuk mempercayai bahawa tertuduh adalah Yang Amat Mulia Tengku Aisyah Sultan Ahmad Shah. Tertuduh menggunakan 2 alasan iaitu pembayaran cukai kepada bank negara bagi membolehkan wang masuk dari luar negara dan untuk kegunaan peribadi Sultan Pahang.
Kesemua perbuatan itu dilakukan di Maybank Taman Melawati antara Jun 2013 dan April 2016. Kasut, baju, cakra padat, rokok dan set komputer antara barangan rampasan yang dilupuskan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Selangor. Barangan yang dianggarkan bernilai RM200,000 itu membabitkan 66 kes dari 2014 hingga 2016. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN KK Selangor, Abdul Rosik Yaakob berkata, semua barangan rampasan yang disahkan tiruan itu dilupuskan selepas pihaknya mendapat perintah mahkamah. Katanya aktiviti pelupusan itu dilakukan 2 bulan sekali selepas sesuatu kes itu selesai. Barangan yang dilupuskan dilakukan mengikut Akta Perihal Dagangan 2011, Akta Hak Cipta 1987, Akta Timbang dan Sukat 1972 dan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Polis tahan 4 lelaki dan rampas pelbagai dadah bernilai RM9,000 dalam serbuan di sebuah rumah di Saluk Air Batagor, Sungai Petani pagi semalam. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent A. Asmadi Abdul Aziz berkata, dalam serbuan 11 pagi itu, suspek berusia 22 hingga 40 tahun ditahan ketika sedang membungkus dadah yang baru diperoleh dari pengedar. Dadah berkenaan ditemui dalam 2 beg dan semakan mendapati semua suspek mempunyai rekod jenayah. Hujan saringan air kencing mendapati suspek positif dadah. Antara dadah yang dirampas ialah syabu, heroin, ketamin, heroin 5, ganja dan pil yaba. Semua suspek ditahan reman selama 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Wanita berusia 19 tahun yang memandu secara melawan arus sehingga menyebabkan kemalangan maut semalam berpesta dan mengambil dadah sebelum kejadian. Ketua Polis Seberang Perai Tengah, Asisten Komisioner Nick Rose Azhan Nick Abdul Hamid berkata, suspek yang tidak bekerja itu sedang hayal dan mendakwa ternampak sebuah lori besar yang menyebabkan berpatah balik dan memandu secara lawan arus. Suspek sudah merempuh 3 kenderaan lain sebelum memandu lawan arus sejauh 5 km. Sebaik tiba di kilometer 134 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara, mengakibatkan kemalangan 5 lagi kenderaan sehingga menyebabkan seorang lelaki 26 tahun yang memandu kedua kelisa maut. Sebelum kejadian, suspek dipercayai baru sahaja berjumpa rakan-rakannya di Bukit Mertajam serta mengambil dadah dan ketika kejadian dalam perjalanan pulang ke rumah di Sungai Dua. Hasil ujian air kencing juga mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin. Suspek kini direman selama 4 hari dan akan dituduh di mahkamah mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Pusat Sehenti Maksiat. Itu julukan sesuai diberi kepada sebuah hotel bajet 12 tingkat di Jalan Pasar Baharu Pudu di Ibu Negara. 4 tingkat bangunan itu bermula daripada tingkat bawah dijadikan pusat maksiat termasuk pelacuran dan judi atas talian. Perkara itu dibongkar melalui Ops Niaga 2 dijalankan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dengan kerjasama Jabatan Imigresen Kuala Lumpur, Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Kuala Lumpur. Pengarah Bahagian Pematuhan SSM, Rezi Izwan Ramli berkata, pada operasi bersepadu itu, Jabatan Imigresen Kuala Lumpur yang diketuai penolong pengarahnya Muhammad Syahrul Nizam Ismail menahan 31 warga asing termasuk 18 wanita yang bekerja sebagai pelacur. Katanya operasi bersepadu itu adalah pendekatan terbaru SSM bagi menangani isu pembabitan warga asing dalam aktiviti perniagaan di Malaysia. ...24 warga asing termasuk 9 wanita ditahan Jabatan Imigresen JIM Pulau Pinang dalam 3 serbuan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
Dalam operasi 10 malam itu, JIM menyerbu 2 pusat hiburan di Bukit Mertajam dan sebuah restoran di Georgetown. 15 lelaki warga Myanmar, Bangladesh, Pakistan dan India serta 9 wanita warga China, Thailand dan Vietnam ditahan. Kesemua mereka didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan 39-B Peraturan Immigration 1963. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat JIM untuk tindakan lanjut. Model 9 yang memandu lawan arus hingga menyebabkan kematian seorang juruteknik kilang Selasa lalu mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan memasukkan dadah jadi syabu ke dalam badan di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam hari ini. Tertuduh Eng Peng Veng 19 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Jamriah Abdul Manap. Didakwa membuat kesalahan itu di Jabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Sabang Perai Tengah di Bukit Mertajam kira-kira 5 petang Selasa lalu. Tuduhan dibuat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman maksimum denda RM500,000 atau penjara 2 tahun jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Mahkamah Asisten Superintenden Mat Azman Kadir manakala tertuduh tidak mewakili peguam. Terdahulu, Mak Azman menawarkan jaminan RM8,000 dengan seorang penjamin dan memohon perintah lapor diri di Jabatan Narkotik seminggu sekali. Selain meminta lesen memandu, tertuduh digantung. Dalam kejadian Selasa lalu, Peng Veng memandu kereta melawan arus di Plaza Tor Sungai 2 ke Pemantau Pauh, Lebuh Raya Utara Selatan sebelum menyebabkan berlaku kemalangan menyebabkan seorang lelaki maut. SKC Bukit Beruntung. Kita bersama Sirajuddin di lokasi. Silakan. Terima kasih Nadia di studio. Saya kini berada di Kampung Timah SKC Bukit Beruntung di mana kejadian membabitkan 7 kanak-kanak yang dilaporkan lemas di bawah arus deras ketika memancing di belakang kawasan perumahan mereka di sini petang tadi. Kejadian berlaku jam 5.45 petang apabila 8 kanak-kanak berusia antara 10 hingga 13 tahun memancing di sungai berkenaan. Penolong Pengarah Operasi Bomber Selangor Muhammad Sani Harul berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 5.45 petang sebelum 10 anggota daripada Balai Bomber dan Penyelamat Kuala Tubuh Baru bergegas ke lokasi kejadian. Beliau berkata seorang daripada kanak-kanak itu berjaya menyelamatkan diri manakala banyak 2 kanak-kanak itu berjaya ditemui kira-kira 50 meter daripada lokasi kejadian. Sehingga kini operasi mencari 5 lagi mayat kanak-kanak masih sedang dijalankan oleh pihak bomber. Terima kasih. Terima kasih Siraj di lokasi. Semoga paparan yang kami kongsikan minggu ini menjadi panduan dan pengajaran berguna untuk kita bersama. Baiklah, klien Dijenayah berhenti di sini. Untuk lebih banyak berita-berita menarik, ikuti laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my, berita video di laman YouTube Metro TV dan menerusi platform laman sosial di telefon pintar seperti Facebook, Twitter, Instagram termasuk aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat.